Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal-ghala' wal-riba wal-zina wal-mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang kita raikan para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, tak kira di mana saja berada, sama ada di tanah air ataupun dari luar negara, terima kasih kerana sudi bergabung dengan kami di dalam siri kuliah Tuha ataupun minda imam besar pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 15 hari bulan Julai tahun 2020 bersamaan 23 Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Dan bagi kita di Malaysia masih lagi berhadapan dalam suasana bencana non-alam yang berskala internasional, itu COVID-19, dan tanpa kita sedari kita telah pun hari ini genap 119 hari ataupun 3 bulan 27 hari kita berada dalam tempoh kordon saniter ataupun perintah kawalan pergerakan, yang mana kita berada pada hari ke-35 pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun PKPP ataupun Recovery Movement Control Order RMCO yang telah pun bermula pada 10 Jun dan akan tamat pada 31 hari bulan Ogos nanti. Maknanya total 82 hari PKPP ini, dan kita baru hari yang ke-35, ada lagi 47 hari sebelum tamatnya PKPP ini. Dan Alhamdulillah, dalam tempoh 3 bulan 27 hari ini kita dapat menyaksikan selepas daripada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan fasa pertama sehinggalah yang keempat, yang disusuli pula dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB, seterusnya perintah kawalan pergerakan pemulihan, kita dapat melihat alhamdulillah trend jumlah kes yang aktif COVID-19 ini mengalami penurunan. Dan Negeri Pahang Darul Makmur juga selepas 28 hari tidak mencatatkan sebarang kes telah pun dimaklumkan bersih daripada COVID-19. Dan pencapaian ini adalah hasil daripada kepatuhan semua kita terhadap SOP yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP dan PKPB, dan wajar kepatuhan ini terus dikekalkan. Dan sudah pasti antara yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita adalah pelaksanaan semula aktiviti-aktiviti di masjid. Alhamdulillah, kita dah pun dapat melihat banyak masjid dah buka untuk melaksanakan sembahyang fardu berjemaah, dan aktiviti-aktiviti keagamaan juga sudah mula dibenarkan, dan namun ada peraturan-peraturan tertentu yang perlu dipatuhi. Dan hari ini rakan-rakan kita yang suka berkaraoke pun gembira juga, sebab hari ini pusat-pusat karaoke keluarga telah pun mula dibuka. Jadi payahlah kita nak cakap, mudah-mudahan janganlah karaoke lama sangat, sebab kita orang tazkirah di masjid pun 45 minit je, 45 minit habis masuk azan syak dah kena berhenti tazkirah. Agak kalau menyanyi pun jangan lama sangat, sikit-sikit dah lah. Saudara-saudari sekalian, kita berada pada musim yang baru, musim kedua, dan kita menggunakan sebuah kitab yang telah pun diwawarkan, iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat, yang merupakan kitab, asalnya kitab Arab yang diterjemahkan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan kitab ini begitu tebal sekali, 1121 muka surat, karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun orang lebih kenal dengan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tersohor bermazhab Sunni Maliki
Dia paling terkenal dalam bidang tafsir. Kitab tafsirnya yang terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran, tebal hampir 20 jilid. Seorang ulama yang begitu dikagumi sekali. Beliau berasal dari Spanyol, iaitu Cordova. Dilahirkan di Spanyol pada tahun 1214. Kemudian dia bermusafir sampai ke Mesir dan akhirnya dia belajar mengajar di Mesir dan dia mengembuskan nafas terakhirnya di bumi Mesir pada tahun 1273 Masihi dalam usia yang agak muda, 59 tahun. Dan pusaranya sekarang ada di Armenia, di sebelah timur Sungai Nil. Jadi inilah kitab yang kita gunakan. Dan insya-Allah pada kesempatan hari ini kita akan bicarakan tentang sakaratul maut. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 39. Muka surat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Cara roh keluar dari jasad orang mukmin dan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsal mu'mini takhruju rashhan wa inna nafsal kafiri tasilu kama takhruju nafsul himar. Wa innal mu'mina la ya'malul khati'ata fayushaddadu biha alaihi 'indal mauti liyukaffara biha. Wa innal kafir la ya'malul hasanata fayusahhilu alaihi 'indal mauti liyujza biha." Maksudnya roh orang-orang yang beriman akan dicabut secara perlahan-lahan, sedangkan roh orang-orang kafir dicabut dengan paksa, sebagaimana mencabut roh daripada keldai. Orang mukmin yang selama di dunia pernah melakukan kejahatan akan mengalami kesukaran ketika meninggal dunia sebagai satu bentuk kafarah atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sedangkan orang kafir yang pernah melakukan perbuatan baik di dunia akan mendapat kemudahan ketika akan meninggal dunia sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang pernah dilakukannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi bagi orang-orang yang menghadapi sakaratul maut itu ada perbezaan, nanti kita akan terangkan. Tapi seperti mana yang disebutkan tadi, orang-orang bukan Islam yang di atas dunia ni mereka orang baik-baik, filantropis, orang yang suka menyumbang, suka membantu orang, bersedekah. Tapi mereka tidak mahu untuk nak mencecahkan dahi sujud pada Allah. Kebaikan duniawi memang mereka hebat. Jadi mereka akan diberikan sedikit kemudahan, dia akan diringankan sedikit sebagai satu pembalasan baik yang mereka pernah buat di dunia, sebagaimana disebutkan tadi. Baik, sakaratul maut. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mengenai pedihnya kematian dalam beberapa ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah dahulunya yang engkau hendak mengelak. Surah Qaf ayat 19. Jadi apabila membicarakan tentang sakaratul maut ini, Tuan Kitab membawakan beberapa ayat-ayat Quran dan juga rangkaian hadis-hadis untuk memberi petunjuk kepada kita bahawa sakaratul maut ini benda yang real, benda yang benar berlaku. Kerana tak ramai manusia sedar bahawa dia dan kematian ini begitu dekat sekali. Perlu diperingatkan. Tak ramai kita sedar bahawa kita sedang bertunang dengan kematian. Kematian adalah tunang kita. Jika kita bertunang dengan manusia, belum tentu berakhir pertunangan itu dengan perkahwinan. Tapi kalau bertunang dengan kematian, jodoh kita mesti sampai. Dan kematian benda yang takkan boleh dihindari. Takkan mungkin kita boleh lari. Namun sayang, 1000 kali sayang, tak ramai orang yang boleh buat persiapan untuk menghadapi hari kematian tersebut. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang begitu meyakinkan, melainkan kematian. Kematianlah benda yang paling real sekali dan tak ada orang, no doubt about it. Tapi sayang, kata dia, aku tengok tak ramai orang buat persiapan untuk menghadapi benda yang memang real itu. Ini ada direkodkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita sebagai orang biasa, hari-hari kita mendengar ada orang meninggal. Hari-hari kita melihat berita orang mati. Dengar laporan daripada Ketua Pengarah Kesihatan tiap-tiap hari, dia meninggal. Kita meninggal ni hari-hari.
Kadang lalu jalan raya, nampak terbungkang kereta dah 4 tayar ke atas. Meninggal dah orang ni, tutup dengan kain, tutup dengan payung, meninggal. Kita melihat kematian ni hari-hari. Dalam berita, kematian sana, kematian sini. Dalam WhatsApp group kita tiap-tiap hari, boleh katakanlah, kita tiap hari kita menerima, oh telah pulang ke rahmatullah sahabat kita sana, kawan kita di sini, ni. Hari-hari. Dan orang minat data statistik kaji pula mortality rate kita di Malaysia ni ada berapa, death rate, kematian per kapita. Dia buat kajian, dia buat statistik. Dan benda yang paling dekat sekali kita sering buat adalah hari-hari lalu kawasan kubur, tak ada apa-apa pun, tak rasa apa-apa. Kebetulan kubur pun makin cantik sekarang ni, macam taman. Tak merasakan apa-apa. Lalu Bukit Ubi, sengih saja. Lalu Setali, sengih saja. Tak rasa apa-apa. Sedangkan Nabi SAW sendiri, kalau dia duduk, bagi dia duduk di kubur, Nabi menangis. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita bahawa satu hari kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limithli hadha fa'idu. Kata Nabi duduk untuk menguruskan jenazah, kata Al-Bara'. Kemudian baginda duduk di tepi sebuah kubur. Kemudian Nabi menangis, kata Al-Bara', sampai tanah tu ada air mata Nabi sampai basah tanah. Lalu Nabi pun bersabda, wahai saudara-saudara sekalian, ya ikhwani, wahai saudara-saudara sekalian, limithli hadza fa'idu, siapkanlah diri untuk kita jadi seperti kawan kita ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ingatlah, tak ada orang pun yang boleh lari dari kematian. Tidak ada orang. Kalau ada orang boleh declare, dia mengatakan dia boleh mengelak kematian, kita nak jumpa dengan orang. Apa rupa orangnya, apa ilmu yang dia belajar. Sebab dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu nak lari daripadanya itu, dia pasti bertemu dengan kamu. Dia pasti, kata Tuhan. You can run but you cannot hide. Kamu boleh lari tapi takkan boleh bersembunyi. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada aku, yang mana aku mengetahui segala perkara gaib dan perkara yang nampak, kata Allah Ta'ala. Lalu aku akan beritahu pada kamu segala yang telah kamu kerjakan masa hidup di dunia dulu. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Yakinlah bahawa kematian benda pasti. Kematian tak akan dapat dihindari. Sampai Tuhan sebut, engkau menyorok di mana pun tetap jumpa. Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti berjumpa dengan kamu, walaupun kamu duduk dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Buatlah tembok sebesar mana pun, kata Allah Ta'ala, kematian tu boleh menyelinap juga. Surah An-Nisa ayat 78. Pernah Nabi SAW, dia sahabat bercerita, khattan nabiyyu khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat wa qala hadha al insanu wa hadha ajaluhu muhitu bihi aw qad ahata bihi wa hadha alladhi huwa kharijun amluhu wa hadhihi al khutatu sigharu al a'radu fa in akhtahu hadha nahashahu hadha wa in akhtahu hadha nahashahu hadha. Kata sahabat, satu hari Nabi duduk kumpul dengan kami atas pasir, atas tanah tu. Nabi buat garis 4 segi. Dia buat bentuk 4 segi. Kemudian dia buat bentuk 4 segi, dan baginda buat pulak garis di tengah-tengah tu keluar daripada 4 segi tu. Kemudian Nabi buat pulak garis-garis kecil, yang garis kecil kepada garis yang tengah dia, pada tepi tu dia pergi pulak ke tengah. Maka kata Nabi, ya, ini manusia, kata Nabi. Ini ajal dia, keliling ni.
Ajal ni yang duduk keliling dia, sama ada yang sedang mengeliling dia ataupun yang akan mengeliling dia. Maka yang keluar ini, kata Nabi, yang terkeluar ni angan-angan dia. Dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibah yang menimpa dia. Kalau benda ni luput pun pada dia, mati tetap kena juga, kata Nabi. Walau apa ilmu terror sekalipun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kita semua tahu, tidak ada manusia yang kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, dan kami tidak menjadikan manusia sebelum kamu orang-orang yang hidup kekal, immortal. Itu tidak dapat diterima, Quran tak terima. Sebab itu katalah orang Melayu ada mengatakan ada manusia-manusia hebat di tanah Melayu dalam sejarah tak mati-mati. Ini payah untuk kita nak terima, sebab Quran menafikan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, kami tidak menjadikan satu manusia pun sebelum kamu ini orang yang kekal abadi. Afa immittu fahumul khalidun, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Maka jikalau kamu mati, apakah yang akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan dengan cubaan yang sebenar, dan hanya kepada akulah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Baik itu, tak ada orang yang tak mati. Nabi SAW wafat, meninggal. Takkan ada orang lebih hebat daripada Nabi tak meninggal. Allah sebut dalam Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mati, dan sesungguhnya mereka yang lain pun akan mati juga. Surah Az-Zumar ayat 30. Itu yang pasti. Dan yang kekal hanyalah Allah saja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini mesti binasa, dan yang akan tetap kekal qarar yang adalah Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka saudara-saudari sekalian, melihatkan kepada ayat-ayat ini, adakah tidak menggetarkan jiwa kita bahawa kematian ini pasti berlaku? Itu tunang kita. Dan kematian ni pula satu benda yang misteri. Tak ada orang yang boleh predict dengan tepat bila dia meninggal. Walaupun dia kanser tahap 3 ke 4 ke, doktor kata you ni ada 2 bulan lagi, itu hanyalah kiraan secara sains saja. Kadang-kadang tak sampai 2 bulan, minggu depan meninggal dah. Ada orang hidup pula 20 tahun lagi ada. Benda ni tak boleh nak jangka. Kematian misteri. Sebab itu orang tua-tua, orang Jawa khususnya, dia ada satu falsafah, kata dia 5 perkara dalam hidup kita tak ada kepastian. Siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat kontrak, 5 bandar. 5 perkara tak ada orang boleh teka. Pertama sekali mati, tak ada orang boleh teka. Mati bila, umurnya berapa, tak ada orang boleh teka. Orang selalu ingat orang pencen cepat mati. Tak, budak muda mati juga. Mati juga. Yang kedua, jodoh. Tak ada orang boleh kata dia tak nak kahwin ke, dia nak kahwin orang tertentu. Tak. Jodoh. Bercinta bagi nak rak 7 tahun, 8 tahun, kahwin orang lain, jiran sebelah dia kahwin. Benda tak boleh jangka. 3, telu wahyu, anugerah, pemberian, tak boleh jangka. Kemudian nasib kita tak boleh jangka. Entah habis majlis ni kan ada tergelecik, jatuh pula dah, pasal-pasal terplek out pula tulang masuk hospital. Tak ada orang boleh jangka. Tak sangka. Makan durian, ingat kan? Biasalah makan durian. Sekali tangkap kepala, rupa beku darah, dah satu kerja pula dah. 5 bandar, rezeki tak ada orang boleh jangka. Sebab itu ajal, kematian setiap makhluk ini Tuhan dah pun tentukan dan direkodkan di Lauh Mahfuz sebelum kita diciptakan lagi. Dan ketika seorang itu tiba saja ajalnya, maka dia tak akan dapat nak cepatkan ataupun nak undurkan. Walikulli ummatin ajalum fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat ada ajal dia, ada kematian dia. Kalau sampai masanya, dia tak boleh nak riba, dia tak boleh nak ke depan pun. Walau 1 second, semua aku dah tentukan. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 34.
Sebab itu jangan heran, kita tiap-tiap hari jumpa dengan orang sihat segar bugar, sihat daripada kita lagi. Kita njok pada PKP badan naik 7 kilo, cekik je hari-hari kerja. Dia sihat, hari-hari workout. Kalau buat live tunjuk, ni contohnya kecil hati pula, buat exercise, pam badan macam-macam. Dengar-dengar meninggal dah. Ini yang disebut sebagai ajal. Tak ada orang boleh tahu. Kalau di Malaysia ni, benda yang paling cepat mematikan orang Malaysia, aksiden. Kalau di Malaysia ni, tiap-tiap hari purata 18 orang meninggal di jalan raya kerana kemalangan. Setiap 1 jam 20 minit akan ada 1 orang meninggal kerana kemalangan jalan raya. Dan tiap-tiap hari purata sekurang-kurangnya ada 11 orang yang meninggal kemalangan yang melibatkan motosikal. Dan Persatuan Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim menganggarkan 300,000 orang anak-anak akan jadi yatim sebab mak bapaknya aksiden atau kemalangan jalan raya. Dan secara perbandingan, negara kita duduk di tempat ke-47 daripada 174 buah negara yang tinggi kadar kemalangan jalan raya. Jadi ada kawan pagi ni ngetih dengan dia, makan roti macam-macam. Petang lepas tu dapat mesej dah, hospital dah. Langgar, kena belanggar. Dia okey, orang lain langgar dia. Malam pergi hospital, meninggal dah. Baru ngetih pagi. Itu juga yang Malaysia ni yang paling cepat mematikan manusia ni penyakit jantung. Orang panggil penyakit kardiovaskular. Penyakit berkaitan jantung. Antara penyakit berkaitan jantung ni sakit koronari jantung ataupun orang panggil penyakit ischemia, ischemic heart disease. Setiap hari 50 kematian berlaku setiap hari kerana masalah jantung. Dan dalam setahun kita ada 18,267 kematian setahun. Dan orang lelaki ramai, 12,510 orang lelaki, 5,757 orang perempuan. Melayu pun ramai juga, 11,350 orang Melayu, 4,243 orang Cina, 2,240 orang India dan ada 434 bangsa lain. Dan daripada data yang kita terima, yang menakutkan kita adalah yang meninggal masalah penyakit jantung ini, kalau orang tu memang jenis tak jaga badan, tak heran, munasabah kalau mati pun. Yang ini jenis orang-orang yang sihat, yang aktif dengan competitive sports. Sport ni bukannya jogging, berlari anak kat Taman Gelora. Tak, competitive sport. Jenis berlari betul, lawan betul, meninggal juga. Pemain bola sepak, tak lama lagi bola dah boleh main gerbung demah. Hati-hatilah. Sejak tahun 1889, 129 orang pemain bola sepak di seluruh dunia meninggal masa perlawanan. Padahal majoriti daripada mereka jalani hidup yang cara yang sangat sihat. Pergi gym hari-hari, kita pergi gym, Allah. Bila pergi gym kali terakhir, nak ngingat pun payah. Pergi gym hari-hari, training tiap-tiap petang, go, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Meninggal juga. Kita tengok individu-individu yang telah meninggal, yang orang-orang yang sihat. Sebagai contoh, Michael Jackson. Tuan-tuan, Michael Jackson ni meninggal muda, umur 50 tahun. Michael Jackson meninggal umur 50 tahun. Dia mati mengejut 25 Jun tahun 2009. Mungkin adik-adik ni tak berkenal dengan Michael Jackson ni. Michael Jackson ni, dia orang yang sangat sihat dan dia mengamalkan cara hidup yang sangat sihat. Kita sejak COVID ni kenal topengnya. Dia dulu pakai topeng. Daripada dulu, tahun 18 dah pakai topeng. Dia tak nak bakteria udara. Dia tak salah dengan orang, dia pakai sarung tangan. Dia sangat hygiene, sangat pembersih. Meninggal juga. Michael Jackson ni, dia tidur bukan serupa kita. Kita tidur atas katil, atas tikar mengkuar, atas lantai kita tidur. Michael Jackson, dia tidur dalam pressurized oxygen chamber. Pressurized oxygen chamber. Tidur dalam tiup besar, ada oksigen. Dia nak napas, dia dapat udara yang bersih ketika dia tidur. Dan dia mandi bukan suruh air paip kita, bukan mandi sungai, bukan mandi air tangki. Dia mandi air Perrier, sparkling water, bukan mineral, sparkling water. Mandi air mineral.
Hyperia. Dan dia beritahu doktor dia buat latihan begitu dan treatment begitu sebab dia target nak hidup 150 tahun. Tapi tak ada orang boleh jangka. Tuhan potong 100, tinggal 50 je. 50 meninggal. Saya ingat orang makan roti canai hari-hari pun jarang meninggal umur 50. Elok. Tak boleh jangka. Ada satu orang selebriti, Godfrey Gao. Godfrey Gao ni muda, baru 35 tahun meninggal. Dia meninggal 27 November tahun 2009. Meninggal dunia, diagnosed cause of death-nya SCD, sudden cardiac death. Jantung berhenti tiba-tiba. Kalau orang ni jenis-jenis macam hari-hari kena roti canai, selemak, teh tarik, jenis rupa kita dia lah. Minum, ngetih kerjanya. Meninggal, orang pun tak pelik. Tapi dia ni pengacara rancangan reality TV Chase Me. Chase Me ni macam rancangan American Ninja sekarang ni, yang fizikal ni, belawan-belawan, panjat sana, panjat sini, badan. Tapi when you got to go, you got to go. Bila awak sampai masa. Sebab itu jantung bukan benda main-main. Sebab itulah kita mencadangkan supaya orang di Malaysia belajarlah sikit sebanyak kemahiran CPR. Walaupun kita bukan doktor, bukan jururawat, tapi dalam keluarga kena ada seorang yang pandai CPR, cardiopulmonary resuscitation ini. Pandai. Kalau ayah kita napas cungak-cungak, dia semput, rasa dada macam kena empak dengan batang balak. Jadi kalau kita reti buat benda tu, bolehlah nak menyelamatkan dia sikit, sempat ke hospital dan bagai-bagai lagi. Ataupun elok dah kita ni ada budaya tahu guna AED ni, automated external defibrillator ni. Kena ada dah budaya ni. Sebab itu di Singapura, masjid-masjid di Singapura kebanyakannya, dia pada tiang-tiang masjid memang siap sediakan defibrillator ini. Sebab jemaah orang-orang pencen ramainya. Takutkan datang tengah-tengah berzikir kan, cungak. Jadi sempat dia orang buat treatment. Kita kuranglah masjid, mungkin memang kita minta jemaah meninggal masjid agaknya supaya mati husnul khatimah agaknya lah kan. Tapi di Malaysia tak ada. Kalau ada yang nak sponsor, datanglah ke masjid negeri. Kita orang mengalu-ngalukan sangat. Memang mahal lah, bracket dia pun mahal, belum beli barang dia. Sekarang ni nak beli defibrillator apa, emas pun tak terbeli dah dia sekarang ni, dengan topeng pelitupnya, dengan hand sanitizer-nya yang macam-macam. Tapi kalau ada orang dapat sponsor, alhamdulillah. Sebab itu balik pada cerita kita tadi, saya fikir yang menjadikan orang muda-muda ni ramai meninggal tiba-tiba ni, sebab orang muda sekarang ni kita tengok dia kurang rehat. Dia rasa dia muda, dia kurang rehat. Sedangkan rehat ni memang Tuhan suruh. Orang muda dia tak tidur, dia kurang tidur. Bagi dia tidur ni simbol orang malas. Tak. Tidur ni kerehatan. Orang muda-muda bila kita tengok dia kurang tidur, dia kerja kuat sangat. Siang malam kerja. Siang kerja jabat kerajaan atau kerja di mana-mana. Malam duduk pula, pasal malam lah duduk di tukar boot sale dan macam-macam. Kalau yang duduk kampung, siang kerja mengajar, malam menoreh pula, getah mahal. Menoreh pula, getah malam. Bukan tak boleh. Bila kita tak tidur, makna kita tidak istirahat. Padahal dalam Quran surah Al-Qasas ayat 71, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilaili taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah, terangkanlah kepada aku, jika Allah menjadikan untuk kamu siang itu terus menerus sampai kiamat, maka siapakah Tuhan yang boleh pula mendatangkan malam kepada kamu? Tuhan tanya. Sedangkan malam itulah bilaili taskununa fi. Sedangkan malam itu aku jadikan untuk kamu beristirahat kepadanya. Afala tubsirun. Mu tak ada otak ke? Tuhan seolah tanya begitu. Malam Tuhan suruh rehat, suruh beristirahat, siang bekerja. Tapi apabila kita lawan fitrah ini, tidak istirahat, badan kita jadi bingung. Wa ja'alna naumakum subata.
kami jadikan tidurmu untuk berehat, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan malam sebagai pakaian selimut, maknanya untuk rehat. Kami jadikan siang ma'asha, untuk engkau cari rezeki kehidupan. Surah An-Naba ayat 10. Bila lawan, akhirnya badan jadi bingung. Bila badan kita jadi bingung, itu yang meninggal terkejut tiba-tiba saja. Sebab itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu memarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min amaratis sa'ah ayadhhara mautal faj'ati. Antara tanda-tanda kiamat makin dekat adalah apabila kita mendengar orang-orang ni meninggal dalam keadaan mendadak secara tiba-tiba. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi saudara-saudari sekalian, kematian adalah pasti. Pasti. Tak ada orang yang boleh mengelak. Walaupun kita makan jamu apa pun tiap-tiap pagi, when you got to go, you got to go. Dan salah satu proses dalam kematian ini adalah sakaratul maut. Sebelum datang kematian, manusia pasti akan mengalami pula sakaratul maut, iaitu momen ketika rohnya dipisahkan daripada badan. Nah, itu dipanggil sakaratul maut. Dan momen ini adalah momen yang real. Dan peristiwa sakaratul maut ini adalah peristiwa kesakitan dan peristiwa sakitnya sebuah kematian. Penderitaan yang paling akhir dihadapi oleh seorang manusia dalam fasa kehidupannya. Barangkali dia sebelum ni sakit lama, koma berapa bulan, kemudian tenat, ICU, CCU, segala U dah dia duduk buat tu. Sakit, cocok sana, masuk wayar sini. Kita tengok seksa. Tapi ada satu lagi last punya seksaan ataupun keperitan sebelum dia berhenti jadi manusia, adalah sakaratul maut. Inilah proses kematian anak-anak Adam, iaitu ketika berpisahnya raga dengan juga nyawa. Jadi setiap anggota tubuh badan akan saling mengucapkan bye-bye, berpisah antara satu sama lain. Roh yang telah duduk dalam badan kita sejak daripada kita ni duduk dalam perut mak lagi ditiupkan roh, dia dah baik dah dengan tangan ni semua, saudara mara dia ni, tangan, kaki, segala, jantung, dia dah berkawan dah. Tapi bila dia nak berpisah, itulah peristiwa yang sungguh menyakitkan dan memedihkan. Dan ianya adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, cabut roh ni sakit, cabut bulu kaki pun sakit, bayang cabut roh. Tak payah ceritalah cabut bulu hidung ke, cabut kuku ke, cabut gigi ke, semua sakit. Apatah lagi nyawa yang tak pernah berpisah dengan kita sejak daripada kita kenal diri kita. Dan sakaratul maut ini benda real. Wajaat sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan sakaratul maut ini benda real, kata Allah. Haqq, benda yang real betul, bukan imajinasi, tidak. Dan itulah yang kamu selalu nak lari daripada dia. Maka tatkala ajal seorang hamba itu telah sampai waktunya, maka pasti dia akan merasakan dahsyatnya, ngerinya dan sakit yang luar biasa kerana cabutnya nyawa itu. Kecuali kepada orang-orang yang diberi keistimewaan, khususnya orang-orang yang beriman, orang baik-baik macam tuan-tuan perempuan, InsyaAllah tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, kecuali sikit sajalah. Mungkin macam kena gigit semut saja, agak lah, benda tak ada pengalaman juga. Sikit sajalah. Rasa mesti ada, cabut bulu hidung pun terasa. Rasa sikit ada, tapi tak perit. Dia rasa sakaratul maut ini semua orang akan rasa, tetapi dia mengikut tingkat keimanan dan setakat mana dia punya jahat masa di dunia. Kalau hidup dengan anak orang je, kerjanya nampak orang, pukul orang, tak payahlah sikit, adalah berat sikit. Tapi kalau dia orang baik-baik, dah kembali ke jalan Allah, dia ada tahap-tahap ringan-ringan dia. Sebab itu sekali lagi, sakaratul maut benda real. Dan Nabi SAW sendiri pun ketika menghadapi sakaratul maut baginda, Nabi pun menahan rasa sakit itu. Menahan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika baginda Nabi SAW, tak kala ajalnya hendak menyemput baginda Nabi, inna Rasulullahi kana baina yadayhi rakwatun
au ulbatun fiha ma. Nabi masa nak sakaratul maut nazak, dekat dengan dia ada satu bekas air. Bekas air buat daripada kulit, yang mana faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhah. Sakitnya ditarik nyawa itu sampai ke Nabi celup tangan air tu, sapu muka, basuh muka, nak menahan sakit, nak menahan sakit. Wa yaqul la ilaha illallah, dan mulut Nabi menyebut la ilaha illallah. Inna lil mauti sakaratun. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu ar-rafiqul a'la hatta qubida wa malat. Dan kata Aisyah, Nabi menahan perasaannya sakit itu, celup tangan dalam air, sapu pada muka. Mana nak menahan ini? Mana di penghujungnya kata Aisyah, Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian ini ada kepedihan, kata Nabi, ada pedihnya. Dan Nabi tegakkan tangannya, dia pun jawab ila rafiqil a'la. Sekarang aku menuju ke Tuhan yang Maha Tinggi, Rafiqul A'la. Nabi angkat tangan, sebut nama Tuhan, dan tangan Nabi terkulai, kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, dengan Nabi siapa lagi besar? Nabi ini kekasih Allah. Tapi Tuhan nak menunjukkan benda sakarat ni real. Nabi tu dah special lah. Special, kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Lepas tu kata Aisyah, ma aghbitu ahadan bihaunin mautin ba'da allazi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah. Kata Aisyah, selepas aku melengok depan mata aku Nabi mengembuhkan nafas terakhir, bila aku tengok orang lain meninggal tu, bagi aku nothing. Sebab aku tengok Nabi menahannya sakarat itu, sebab dia minta pada Tuhan untuk nak menanggung kesakitan umat dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini cerita lain lah pula. Nabi ni dia sayang sangat kita. Dia kerana peritnya sakaratul maut itu, dia tak nak umat dia merasa sakit itu. Jadi dia kata tak apalah, bagi aku tanggung sikit untuk dikurangkan, didiscountkan sakit orang awam atau orang-orang macam kita ni. Ini kita terima kasih lah pada Nabi kita. Tapi sakaratul maut benda real. Cuma ada ulama membahaskan, ada dibincangkan, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan macam dia nantilah macam orang-orang yang mati syahid. Kan kita selalu orang tahu gambar syuhada di Syria lah, syuhada di Palestin, di Afghanistan, mati senyum gigi sampai sini. Kata macam mana mesti dia orang mati bagus macam ni. Macam mana Nabi mati sampai celup tangan dalam air dan bagai-bagai lagi. Ibnu Hajar ada membahaskan perkara ini dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berkenaan tentang hal ini. Katanya hadis tersebut bukan nak menunjukkan rendahnya martabat Nabi berbanding orang-orang yang kita tengok mati, yang kita panggil rest in peace ini, yang mati macam drama swasta lah, asyhadu alla ilaha terus tunduk ala ke kanan, elok. Tak. Nabi pun digambarkan begitu, bukan nak menunjukkan tahap Nabi itu rendah. Kata Imam Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian ataupun suasana Nabi itu putus nyawanya dalam keadaan yang macam panah, menahan sakit, ada dua perkara. Pertama, supaya manusia mengetahui betapa sakitnya hakikat kematian itu. Apa sebab? Sebab kadang-kadang kita tengok orang lain meninggal, ayah kita, mak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, diorang meninggal macam mudah sangat. Macam dia kelang kabut, pandang mata atas bawah, yalah benda nampak macam-macam situ. Habis begitu je. Kita pun kata mudah kot mati ni. Gelisah-gelisah macam panas aja. Terus mati. Tak. Nabi diberikan itu supaya nak beritahu pada umatnya, kematian tidak seperti yang kamu sangka. Kematian itu adalah perkara yang menyakitkan. Sebab beri signal kepada kita. Dan yang kedua, ada orang mengatakan dan bertanya, kan Nabi ni kekasih Allah, kenapakah dia diberi kesengsaraan seolah-olahnya yang agak berat? Maka jawab Imam Al-Qurtubi bahawa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para Nabi.
Maka andai kata ada yang mengatakan kenapa Nabi nampak berat, sebab dia orang yang paling disayangi oleh Allah, maka mereka diberikan ujian yang berat. Tapi yang pentingnya kita tak membahaskan terlampau terperinci. Yang mustahak, sakaratul maut adalah perkara real. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi itu boleh bercakap sekejap saja kepada kamu, dan dia cerita kepada kamu pengalaman sakaratul mautnya sebentar tadi, nescaya kamu akan berhenti menangis dan lupa pada jenazah itu, tapi kamu akan mula menangisi diri kamu sendiri. Tak ada lah, baru tadi ayah meninggal, abah meninggal, mengejut, dia makan durian, tu meninggal, sekali abah hidup balik, sakitnya macam siap kulit, hidup-hidup gini-gini. Kita tak menangis dah untuk abah, tapi menangis diri sendiri. Sudahlah, guna gaya aku esok. Sampai begitu, kata Imam Al-Ghazali. Dan Nabi pernah bagi peringatan, kematian yang paling ringan adalah ibarat sebatang pokok penuh duri yang dilekatkan padanya selembar kain sutera. Mana pokok berduri, letakkan kain sutera di situ, dan apakah batang pokok duri itu boleh ditarik kainnya tanpa ada kain terkoyak? Nabi tanya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Maka mustahil, mesti ada koyak juga. Pokok berduri, pokok bunga ke apa yang ada di rumah, sekarang boleh buat testing. Ambil kain tudung ke apa ke, tebarkan, tarik pelan-pelan. Itulah sakaratul maut. Itu untuk orang beriman tu, tarik pelan-pelan. Ada tak koyak? Ada. Sakitlah. Itulah sakit. Tapi taklah serung tarik begitu. Itu perbezaannya. Tapi yang penting sakit. Yang penting bottom line-nya sakit. Sakaratul maut ini adalah sakit. Maka salah satu cara yang terbaik untuk menghadapi rasa sakitnya sakaratul maut dan kita boleh berhadapan dengan tenang adalah, ini diberikan sendiri dalam panduan-panduan daripada hadis dan Quran, adalah kita sentiasa kembali kepada Allah, bertaubat, tinggalkan maksiat dan istiqamah dalam melakukan apa-apa ketaatan. Istiqamah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah yang menggambarkan momen ataupun saat-saat seorang yang beriman dicabut nyawanya oleh malaikat. Ini ada disebutkan dalam kitab. Hadis itu menyebut, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas sama'. Sesungguhnya seorang yang beriman, bila dia meninggal dunia, nak meninggal dunia, dan dia dah nak dibawa memasuki kepada kehidupan akhirat, maka dia akan didatangi oleh segorombolan malaikat daripada langit. Malaikat akan datang, satu rombongan. Bidul wujuhi ka'anna wujuhahum syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Malaikat yang datang ini, mereka ni putih bagaikan cahaya matahari, kata Nabi. Dan mereka bawa bersama kain kapan dan juga wangi-wangian, perfumes daripada surga. Begitu ramainya mereka ini, duduknya itu sejauh mata memandang. Jadi tuan-tuan bayangkan nanti, kita semua ni, tuan-tuan orang baik-baik ni nak meninggal dunia, duduk dalam rumah, baring, nyawa putus, kaki dah sejuk dah. Masa tu malaikat datang. Datang malaikat. Ramai sejauh mata memandang. Bawa pulak kain kapan, bawa pulak wangi-wangi. Ni Nabi cerita. Thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsut tayyibah ikhriji ila maghfiratin minallah wa ridwanin. Pada ketika itulah, kata Nabi, malaikat maut akan sampai. Mana tadi malaikat hak kawan kita ni, dia dah tunggu dah bawa kain kapan, datanglah hero kepada peristiwa kematian, iaitu malaikat maut. Dia pun datang. Dan kata Nabi, yaji'u malak bil maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih. Dia duduk di kepala kita. Malaikat maut duduk di kepala, dan malaikat maut akan fayaqul ayatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang baik, wahai orang yang baik,
cepat keluar daripada badan, tujulah kepada keampunan dan keredaan Allah. Dipanggil ya, keluar sekarang, yallah, yallah, keluar daripada kepala. Dia akan panggil, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqai fayakhudhuha. Maka roh orang yang dipanggil tadi akan keluar daripada badan, tasilu kama tasilul qatrah. Nabi mencerita keluarnya itu bagaikan air yang mengalir daripada muncung teko. Macam kita nuai air, sirap air teh, kerek-kerek gitu ya, meleleh, mengalir saja. Kemudian bila roh itu keluar, kata Nabi, fayakhudhuha, malaikat maut sambut pula roh yang dah keluar tadi. Roh tu keluar sendiri, malaikat sambut. Fa iza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Dan bila roh itu telah berada di tangan malaikat maut, maka malaikat yang datang awal tadi, yang dah parking awal, bawa kain kapan, bawa macam-macam tadi, maka mereka akan menyambutnya pula daripada tangan Israel, malaikat maut. Mana dia orang ni dah standby dah. Malaikat maut pegang saja, tak lama dia orang pula sambut. Fayaj'aluha fi zalikal kafani wa fi zalikal hanuti wa yakhruju minha ka atyabin nafkhati miskin wa wujidat ala wajhil ardi. Malaikat tadi bila dah ambil roh orang baik-baik ni, roh tuan-tuan perempuan ni dah ambil daripada tangan malaikat maut, dan mereka bungkus pula dengan kain kapan. Kain kapan yang dibawa pada surga tadi, bungkus cantik-cantik, boboh pula pewangi yang mereka dah bawa khas daripada surga, dan wangian ini akan tercium semerbak bau harum bagaikan bau minyak kasturi yang paling harum di dunia. Nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi, kata Nabi. Bau kasturi itu adalah kasturi yang paling harum di dunia. Maka jangan heran kalau kita ziarah orang meninggal yang baik-baik, bau wangi itu masih ada. Ada baunya. Qala fayas'aduna biha fala yamurruna, yani biha 'ala al-mala'i min al-mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruh tayyib. Seterusnya malaikat yang dah siap bungkus dengan kain kapan cantik roh ini tadi, jenazah ada lagi di rumah tu, dia dah bungkus roh, bukan perfume wangi-wangi, malaikat-malaikat ni akan bawa roh itu naik ke langit, kata Nabi. Jadi ketika dia dalam perjalanan, dia akan melintas segorombolan malaikat-malaikat lain. Jadi malaikat-malaikat ini pun bertanya, ma hadha ruh tayyib, katanya, ini apa ini bau wangi ini, apa harum sangat ni, siapa ini? Fayaquluna fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fil dunya. Malaikat yang mengiring roh ini tadi akan menjawab, oh ini roh fulan bin fulan. Dan malaikat, kata Nabi, akan menyebut bi ahsani asma'ihi allati kanu yasammunahu biha fid dunya. Malaikat akan sebut nama roh secara terperinci dengan menggunakan nama dia terbaik sekali di dunia. Contoh, ada orang namanya itu Muhammad bin Ali. Contoh, di dunia orang panggil dia Mat Lembu. Contoh, nama Mat Lembu takkan digunakan semasa di langit, sebab nama tu tidak memuliakan orangnya. Jadi dia akan sebut nama Muhammad bin Ali. Sampai begitu. Tak ada nama gelaran. Mat panjang ke, mat belek ke, mat apa, tak ada dah. Tak ada istilah lagi. Semuanya dengan nama yang terbaik. Kemudian Nabi dalam ayat yang Quran yang lain, ketika membahaskan tentang hadis ini, memang Allah Ta'ala ada menyebut bahawa bila kita nak meninggal, khusus bagi orang yang baik-baik, memang akan ada malaikat jadi asyra kita. Malaikat jadi pengiring, liaison officer LO kita. Dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30, wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang, kata Allah, yang menyebut di dunia bahawa Tuhan mereka adalah Allah,
dan mereka istiqamah, konsisten, konsekuen dengan akidah itu, maka nanti akan turunlah kepada mereka para malaikat ketika mereka nak mati, kata Allah Ta'ala. Dan Tuhan menyebut malaikat itu akan mengatakan kepada orang ini tadi, jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita, bergembiralah, kata Allah Ta'ala. Makna ada malaikat, dia akan memberikan kata-kata semangat. Kamilah pelindung-pelindung kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan payung Tuhan, kami akan jaga Tuhan. Any problem, beritahu kami. Kenapakah Allah Ta'ala menghantarkan kumpulan malaikat ini? Sebagai balasan baik untuk menghadapi kematian dia. Bahkan Ibnu Kathir ketika menukilkan pandangan daripada Zaid bin Aslam, khabar gembira sebegini Allah Ta'ala akan berikan bukan sekadar ketika kita nak mati, bahkan ketika di alam kubur pun sama, bahkan ketika hari kebangkitan pun sama. Ini boleh rujuk dalam kitab Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Kathir. Dan dalam ayat yang lain, surah An-Nahl ayat ke-32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik, maka para malaikat akan datang berkata kepada mereka, salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, jom masuk syurga, ini balasan terhadap apa yang kamu buat. Surah An-Nahl ayat 32. Kata Syekh Asy-Syankiti dalam kitab Adwaul Bayan jilid yang ketiga, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Tuhan, menjauhkan daripada larangan, akan dimatikan mereka itu, yang mana mereka dicabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan tayyibin, cara yang paling baik sekali, dan mereka dibersihkan daripada syirik dan maksiat. Dan ini adalah menurut tafsiran yang paling sahih. Dan mereka juga akan dialu-alukan dengan ucapan salam. Dialu-alukan ni tuan-tuan mustahak. Sebab kadang kita kalau masuk surga, orang tak alu, tak seronok juga. Contohlah kalau kita pergi ke hotel, tak ada seorang menunggu di pintu masuk. Rasa nak terajang ni, mana orang tak ada nak menunggu, langsung beg kita banyak apa semua. Kong-kong hantarlah benda troli ke apa nak angkat beg-beg. Dia buat tak tahu macam duit tak laku. Kita marah. Kita masuk masjid, orang tak berapa nak alu, suruh balik pula lagi, lupa bawa sejadah. Apa perasaan? Kita akan rasa tak dihargai. Jadi untuk orang-orang yang mati, orang yang baik mati ni esok, mereka kematian dialu-alukan. Roh mereka dialu-alukan. Welcome. Kita rasa penghormatan dan kemuliaan. Ada satu khutbah yang saya pernah dengar disampaikan oleh Syekh Muhammad Hassan Al-Masri. Khutbah ni ada dalam YouTube, boleh tengok dia punya khutbah. Dia kongsikan dalam khutbah ni ada satu kisah, yang mana kalau cerita ni cerita dalam khutbah, takkan cerita pedoah, ni cerita ulama cerita. Dia kata ada sekali bulan Ramadan, kata dia. Ni dalam khutbah. Dia mendapat cerita satu orang pemuda, umur penghujung 20-an, awal 30-an katanya. Pemuda lagi, orang muda, belum kahwin. Orang muda ni, dia jaga mak. Dia tak kahwin, jaga mak. Dan satu hari jatuh sakit, terlantar, sampai peringkat dia nak meninggal. Masa dia terbaring itu, orang dah keliling dia. Orang terkejut tengok dia tiba-tiba bercakap, katanya, Jangan. Saya kena tanya mak saya dulu. Orang duduk keliling heran. Sudahlah, ngapa budak ni? Patut nak meninggal tu, Allah ke, itulah contoh mengaji ke apa yang patut. Dia jangan. Saya kena tanya mak sekejap. Orang jadi heran lah. Jadi kata Syekh Muhammad Hassan Al-Masri, ada orang tu pergi cari mak dia. Rupa mak dia dalam bilik. Mak dia ni sebab sayang sangat ke anak dia, buah hati dia, pengarah jantung, tak sanggup tengok anaknya ni mengembuhkan nafas terakhir. Jadi dia menangis seorang dalam bilik. Tak sanggup nak menengok. Datang orang-orang beritahu, makcik, tengoklah sikit ni, mak ni, dia lain macam lah.
cakap apa merapu ni. Tolonglah pergi tengok jap. Kata aku tak sanggup, kata ni aku sayang pada dia. Tolonglah makcik tengok apa yang patut. Makcik dia pun pergi. Dia pergi, dia tengok anak dia bercakap benda yang sama. Jangan. Saya kena tanya mak saya dulu. Mak dia pegang saja dia pun tanya, "Nak, kenapa cakap benda pelik-pelik ni? Kenapa cakap merepek-repek ni? Apa hal ni? Apa hal cakap begini ni? Cakap dengan siapa ni?" Pemuda ini, kata Syekh Muhammad Hasan Al-Masri, dia dah tersedar mak dia ada. Dalam keadaan hujung-hujung nyawa tu, dia sempat bercerita pada mak dia. Kata dia, "Tadi mak, ada perempuan cantik datang. Lawa sangat. Dia ajak saya kahwin. Saya kata saya tak nak. Saya kena tanya mak dulu. Kalau mak cakap okey, baru saya okey. Saya kena taat pada mak saya. Saya tak pernah jumpa mak, cantik sangat perempuan tu." Maka kata mak dia, "Wahai anakku, itulah dia hurriyatun ataupun bidadari yang didatangkan daripada syurga untuk engkau. Sudahlah, mak izinkan, pergilah cara elok wahai anakku." Maka ketika itu budak ini, kata Syekh ni tadi, dapat mengucap dengan baik dan dia pun ditarik nyawanya oleh Allah. Begitu indah sekali. Maknanya benar, masa nak meninggal akan datang benda-benda. Tuan-tuan yang faham bahasa Arab boleh rujuk khutbah ini, dalam YouTube pun ada, type kataan la miqdash lazim ista'zin ummi. Maknanya hidup mesti minta izin dengan mak. Yang cerita disampaikan. Sebab itu kita berdoa pada Allah, moga masa kita nak meninggal nanti, tak kira di mana kita akan meninggal, lebuh raya pantai timur ke, terkulai tepi jalan ke, bawah gaung ke, di mana tengah laut ke, biarlah datang malaikat ramai sikit nyambut kita, ada nampak penghormatan. Namun hadirin hadirat sekalian, bagaimana pula dengan orang yang ahli maksiat? Dengar orang baik-baik mati memang sedap. Ahli maksiat lagu mana pula? Nabi menyambung, "Wa innal 'abdal kafir wa fi riwayatin wa idza kana ar-rajulu su' idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi min as-sama' malaikah." Orang yang jahat-jahat pun, kata Nabi, bila nak meninggal akan juga datang malaikat pada langit. Tetapi sudul wujuh ma'hul musuhul fayajlisuna minhu maddal basar. Tapi yang datang ni adalah malaikat semuanya berwajah hitam kelam. Hitam kelam, tak salah menyebut kata hitam kelam, tak salah lah. Dia hitam kelam. Dan mereka membawa kain yang kasar-kasar, bukan kapan lagi dah, kain kasar saja, kain guni saja. Dan juga mereka datang sejauh jana mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlis 'inda ra'sihi fayaqul ayatuhan nafsul khabitha akhriji ila sakhati min Allah wa ghadab. Ketika itu datang malaikat maut, duduk dekat kepala, dia jerkahnya, "Hei jiwa yang buruk, hati busuk, hati perut busuk, keluarlah roh daripada raga ini menuju ke arah kebencian Allah Ta'ala. Keluar!" Dia halau saja. "Fatufarriq fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u sufudu minas sufi malbusun fayakhudhuha." Lalu roh yang jahat tadi akan keluar daripada badan, dan bila dah keluar, malaikat terus sentap saja, bagaikan kata Nabi malbusun fayakhudhuha, dia akan cabut kawat bergerigi daripada bulu kambing yang basah. Cabut kawat besi daripada bulu kambing yang basah, dia rentap saja. Fa iza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfa 'aini yaj'aluha fi tilkal musuh. Apabila roh telah keluar, malaikat maut akan ambil, datang pula malaikat yang datang awal tadi, beri kepada mereka, dan mereka akan pegang pula, wa yakhruju minha kan antaini riha jifatin wujidat ala wajhil ardi. Malaikat akan bungkus pula dengan kain kasar yang mereka bawa tadi, dan kain itu baunya begitu busuk sekali, dan bau yang paling menyengat, wujidat ala wajhil ardi. Tidak ada bau yang lebih teruk daripada bau itu di dunia ini, kata Nabi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha 'ala al-mala'i min al-mala'ika ila qalu ma hadhihi ar-ruhul khabith. Bila dibawa melintas malaikat lain semua tanya, benda busuk bau berdengung sangat ni.
Maka dijawab oleh malaikat yang pengiring, fayaqulun fulan bin fulan bi aqbih asmahi allati kana yusammi biha fid dunya. Jadi malaikat yang bawa akan kata, ini adalah roh fulan bin fulan. Tetapi kata Nabi, dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk sekali di dunia. Dia tak akan dipanggil dengan nama kad pengenalan dia, tak. Nama dia yang paling buruk. Contoh, kalau orang panggil dia mat lembu, contoh, mat lembu, panggil dia malaikat atas langit sana, mat lembu panggil. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling teruk dipanggil di dunia. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka hadirin hadirat sekalian, benda ni panjang kalau nak ceritakan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung sikit lagi berkenaan dengan sakaratul maut ini. Tapi yang penting sama-sama kita mengambil kesedaran bahawa sakaratul maut adalah benda real. Cuma pilihan di tangan kita, sama ada nak cara baik atau cara buruk. Semuanya terletak di tangan kita bersama. Buatlah amal ibadah, hidup jangan suka kelahi, buat baik pada orang sebanyak mana yang kita mampu. InsyaAllah bila mati, insyaAllah mudahkan segala urusan kita. Banyak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, limpahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.